Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bacaan doa di dalam solat, iaitu setelah kita mengangkat takbir, kita akan membaca doa iftitah, iaitu Allahu Akbaru Kabira. Makna dia, Allah itu besar, yang sebesar-besarnya, yang keadaan yang amat-amat besar. Jadi besar mana Allah Subhanahu Wa Taala itu? Adakah Allah Taala itu besar sebesar gunung, ataupun sebesar bukit, ataupun sebesar bumi ini, ataupun sebesar matahari? Suatu objek yang jauh dengan bumi ini. Kalau kita duduk di matahari, kita tengok bumi ini kecil, tak nampak. Tapi bila kita duduk di sini, kita nampak matahari, bermakna matahari itu berjuta-juta kali besarnya daripada bumi. Kita bayangkan besar mana matahari itu. Dalam masa tak sampai 1 saat, cahaya bergerak mengelilingi bumi. Tetapi cahaya matahari untuk sampai ke bumi mengambil masa 8 minit. Mana begitu jauh, berjuta-juta kilometer. Dan matahari yang kita nampak daripada bumi ini, dia besarnya berjuta-juta kali ganda daripada bumi. Dalam galaksi matahari ini ada beberapa planet-planet. Inilah galaksi yang paling kecil. Di sana ada lagi berjuta-juta galaksi dalam satu bima sakti. Kesemuanya ni Allah Subhanahu Wa Taala yang bermakna Allah itu lebih besar dari bima sakti. Itu bayangkanlah betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata seekor tungau berada di padang bola. Kita tanya tungau yang kecil, kamu berada di mana? Dia tak tahu. Bagaimana pula dengan kita yang kecil ini, yang duduk di satu alam yang begitu luas, dan penciptanya itu lebih besar daripada itu. Itu yang dipanggil Allahu Akbaru Kabira. Allah itu besar sebesar-besarnya. Mana besar sungguh Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat nak dibayangkan. Kalau kita boleh nak bayangkan, nak bandingkan, Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada perbandingan. Jadi kita nak bandingkan semua alam ini, cakrawala, bulan, bintang, galaksi-galaksi, cantum semua ni, tak sampai satu helai bulu rumah dia. Kalau nak dibanding, kalau dia macam manusia lah, mana tak sampai sebesar bulu rumah dia. Bayangkan besar mana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mengatakan Allahu Akbaru Kabira, kita merasa dalam diri sendiri Allah itu sebesar-besar. Barulah kita rasa insaf. Selagi kita rasa Allah itu tak besar, kita berasa kita yang besar diri. Itu yang jadi takabur, tu sombong. Dalam mengerjakan ibadah masih ada perasaan sombong, berasa diri sendiri betul, bahawa diri sendiri besar, diri sendiri berasa benar. Jadi macam mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang sama kita rasa kita besar, sebab kita tak membesarkan Allah Taala. Jadi bila kita membesarkan Allah Taala, kita merasa Allah Subhanahu Wa Taala terlalu besar, bermakna kita terlalu kecil, kerdil, hina. Itulah yang dipanggil, yang dimaksud dengan Allahu Akbaru Kabira. Mana kita lebih hina, rendah. Allah itu maha besar, sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Jadi kita merasai dalam diri sendiri, supaya kehinaan, kehambaan itu ada dalam diri sendiri. Kemudian kita sebut walhamdulillahi katsira, dan puji-pujian kepada Allah itu keadaan banyak-banyak. Bermakna kita kena memuji Allah sebanyak-banyak mungkin,
Semua orang memuji Allah. Bermakna memuji Allah tu maknanya apa yang Allah tentukan kepada kita, kita kena puji dia. Alhamdulillah. Sama ada kita dapat nikmat ke, kita dapat azab ke, kita kena puji dia. Bila kita dapat satu azab, sakit sebagainya, kita kena kata Alhamdulillah. Kita tak boleh mengutuk, melaknat. Panas, laknat, kutuk tak boleh. Sebab panas dan sejuk tu Allah SWT. Jadi kita kata Alhamdulillah. Kalau kita kutuk laknat pun nak buat apa? Bukan dia dengan kita kutuk laknat itu dia bertambah jadi baik, bertambah jadi sihat, tidak. Menyebabkan kita pun susah hati, kita pun stres. Kita kata Alhamdulillah. Kita sakit, tersepak tunggu, berdarah kaki, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bila kita dapat kesihatan, kita akan rasa senang, rasa nikmat. Kita dapat makan, kita dapat minum, nikmat, Alhamdulillah. Kita lapar, kita ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Lapar tu Allah juga yang bagi. Apabila diberikan makanan, kita berasa kenyang, nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Fa'inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan itu ada kesenangan. Jadi jangan kita anggap bila kita dapat kesusahan itu susah sepanjang masa. Tidak. Dia akan ada satu masa kesenangan. Jadi kesusahan peringkat awal tu, Alhamdulillah. Dapat kemiskinan, Alhamdulillah. Tanda Allah Ta'ala nak bagi kekayaan. Kekayaan tu tak semuanya, tak berupa duit, tak berupa ringgit, tak berupa emas. Tetapi kekayaan itu kesenangan. Kesenangan bukan mudah nak cari. Kesenangan, kesihatan. Jadi kena banyakkan Alhamdulillah. Puji-pujian itu hanya kepada Allah. Dan banyak-banyak. Tak boleh sekali ya. Kita kena sebut berpanjangan maksudnya. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah itu kita kena sebut dia. Subhanallah, subhanallah. Suci, makna suci ini maksudnya dia tidak ada persaingan dia. Dia tidak ada persaingan. Maknanya tak boleh disyirikkan. Tak boleh. Allah ini kita anggap dia tu kedekut. Kita anggap dia tu tak nak bagi dekat kita. Kita kata mengapalah Allah Ta'ala bagi sikit sangat. Itu orang tu dia tak merasakan Allah itu suci. Bila hujung bulan, duit dia habis, dia akan menyalah siapa? Dia kata Allah Ta'ala bagi dia miskin, bagi dia susah. Dia komplain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dia banyak tu untuk kebaikan dia. Kalau dia bagi terlebih, berbahaya, berbahaya manusia juga. Kalau manusia tidak bagi lebih, orang rompak pula. Kalau orang tak rompak pun, dia akan membelanja kepada tempat yang tak betul. Kalaulah dia belanja di tempat yang betul, dia akan berlaku membazir. Membazir itu kawan syaitan. Jadi dia kena kata subhanallah, Allah itu suci. Kalau dia tengok benda tu bagus ke tak bagus ke, tengok orang kalau kulit dia warna hitam, kan, dia kata subhanallah. Bolehkah kita boleh kata putih benda yang hitam? Allah Ta'ala letak hitam, bagus. Allah Ta'ala putih, bagus. Kesemuanya bagus. Tak boleh komplain. Tapi masyarakat sekarang, nak cerita sikit berkenaan dengan subhanallah ni. Masyarakat sekarang berbeza dengan masyarakat dahulu. Masyarakat dahulu, walaupun mereka tu syirik, mereka takut pada Tuhan, iaitu takut pada Al-Ata, Al-Uzza. Tetapi mereka tak takut selain daripada itu. Marilah bala bencana ke apa perangan, mereka tak takut. Takut satu, Tuhan dia. Tuhan mereka, Tuhan sokong. Tapi berbanding dengan zaman lah sekarang, manusia ni dia takut. Banyak dia takut. Takut miskin, takut susah, takut sakit, takut kemalangan, beli insurans, takut mati, pergi cari ubat, takut miskin, bekerja sampai tak berhenti-henti, pagi dia petang siang malam, takut. Takut hilang kereta dia, buat garaj, kunci tak apalah,
takut motosikal dia hilang, takut handphone dia hilang, takut anak dia tak lulus kuasa, takut isteri dia dipelari oleh orang lain. Macam-macam dia takut. Takut tu satu dia tak takut, iaitu Tuhan dia tak takut. Semayang buat mamai, makna-makna semayang, mana-mana bacaan semayang dia tak peduli. Dia tak takut Allah Ta'ala. Dia sebut dalam bacaan-bacaan semayang tu, dia tak tahu apa benda dia sebut. Dia tak nak usaha untuk tahu apa yang ada di dalam makna-makna semayang. Dia tak mahu. Sebab apa? Dia tak takut pada Allah. Kalau dia takut pada Allah Ta'ala, dia akan baca makna-makna tu, makna setiap kata dia baca, dan dia rasa insah dalam diri sendiri. Tapi tak peduli. Makna Fatihah pun tak tahu. Macam itulah dia tak takut Allah Ta'ala. Kadang-kadang bila masuk saja waktu azan, dia tak peduli. Lambat-lambatkan semayang. Ada pula yang tak semayang langsung. Tapi bila susah, minta pada Allah. Bila dia senang, dia lupa. Dia lupa pada Allah. Semayang pun tidak. Buat lengah-lengah semayang, buat lebih-lebih kurang semayang. Ni makna-makna di dalam solat, dia tak peduli. Sepatutnya setiap perkataan dalam semayang tu dia kena tahu makna-makna. La taqrabu solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendirikan semayang dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tak tahu apa yang kamu kata. Jadi ramai orang ni, dia tak tahu apa yang dia kata. Semayang macam mana, dia tak tahu apa yang dia kata. Itulah maksudnya, dia ini melengah-lengahkan semayang, mencuaikan semayang, tak cakna semayang. Sebut saja dia tak tahu apa benda. Entah sebut betul ke, salah ke. Ini dia panggil tak takut pada Tuhan, tak takut pada Allah. Hak lain dia takut. Dia yang disebut subhanallah, mensucikan Allah. Allah tu kena utama dulu daripada benda-benda lain. Allah itu dia satu. Dia tidak ada sebanding dengan. Dia maha berkuasa, dia maha mulia, dia maha segala-galanya. Dia maha memberi rezeki. Dialah yang mencukupkan rezeki. Dia bagi tak lebih dan tak kurang. Kalau dia bagi rezeki lebih, makan mati banyak sangat. Kurang mati juga. Jadi nak bagi sederhana. Tu yang dipanggil subhanallah. Jadi kita kena mengucapkan subhanallah pagi-pagi dan petang sepanjang masa. Ingat, Allah itu maha suci. Jangan kita nodakan dia. Kata-kata dia ni kedekut lah, Allah ini tak pandai nak jaga alam lah. Kita komplain matahari, kita komplain panas, kita komplain hujan, semua nak komplain. Patutnya panas pun alhamdulillah, kita terima. Allah itu dia yang buat semua benda tu. Jangan komplain. Yang kita kena buat semayang aja. Ibadah pada Allah itu kerja kita. Kerja dia cipta alam, memperbaiki, menjaga, mengurus alam ini. Dia menguruskan kita segala-galanya. Sehingga kita nak makan, dia urus apa benda yang kita nak makan. Nak buang, dia timekan bila kita boleh buang. Jadi semua tu dia urus. Kemudian wajah tu aku hadapkan. Wajah tu aku hadap. Wajah ni muka. Wajhiyah iaitu wajah juga. Maknanya kita berhadapan. Aku hadap diri aku kepada wajah, bermakna kita berhadapan dengan Allah. Itu dalam ayat yang lain. Fa inna ma tuwalu fasamma wajhullah. Di mana kamu hadap, di situlah Allah. Wajah tu wajhiyah lillazi. Aku hadapkan wajah, iaitu Allah lah, yang menjadikan allazi fatara, menjadikan samawati wal ardh, iaitu menjadikan langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan lurus. Musliman, dalam keadaan menyerah diri. Maknanya kita ni berhadapan dengan Allah. Allah yang mana? Allah yang mencipta langit dan bumi, dan mencipta kita, cipta bumi, cipta langit, dan cipta semua cakrawala, cipta semua galaksi-galaksi ini. Tuhan itulah yang kita sembah. Allah itulah yang kita sembah. Kita sembah dia dalam keadaan kita ni berada di depan dia lurus.
betul bendul. Maknanya kita ikut perintah Allah Ta'ala tu. Musliman dalam keadaan patuh. Patuh semua perintah dia. Perintah dia tu, itulah perjanjian kita. Kita patuh atas perintah dia. Perintah tu perintah suruh ke, perintah larang. Dari segi ibadat, dari segi muamalat, jual beli, munakahat, kekeluargaan, perkahwinan, dari segi politik, dalam kesenian, dalam kehidupan harian, mestilah kita berada dalam hanifan. Hanifan tu maksudnya tegak muslimah maut, menyerah diri, serah diri pada Allah Ta'ala, ikut perintah Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ikutnya tu. Jangan duk buat benda lain. Kalau buat benda lain, dia sebenarnya dia bohong. Dia bohong kepada diri dia sendiri. Dia kata dia berhadapan dengan Allah dengan betul dan menyerah diri, tapi tak serah diri. Ini maksudnya. Jadi kena menyerah diri betul-betul kepada pencipta alam, iaitu Allah Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang yang musyrik, menduakan Allah. Mana kita tegak serah diri kepada Allah, kita bukan orang musyrikin. Inna solati, sesungguhnya sembahyangku. Solati maksud sembahyang ni, maknanya Allah Akbar, itu sembahyang lah. Wa nusuki, ibadatku macam baca Quran, berzikir, bertahmid, i'tikaf, sebagainya lah. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mahyaya, kehidupan aku ni maksudnya itulah, dalam hukum perkahwinan, dalam hukum politik, ekonomi, sosial, kesenian, sebagainya. Itu dia panggil wa mahyaya, kehidupan kita. Wa mamati, wa kematian kita. Kematian itu maksudnya dalam kubur kita, di padang mahsyar kita, di dalam titik siratal mustaqim, di dalam surga. Kesemua itu bahawa kematian kita itu lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Maknanya kita semayang, berzikir, beribadah, duduk dalam kubur, kesemuanya itu kerana Allah, jangan kerana yang lain. Kalau kerana yang lain, dia panggil syirik pada Allah Ta'ala. Kita nak fikir, Allah. Kita nak buat, Allah. Nak makan, Allah. Nak makan dengan doa, Allah. Nak berjalan, ada doa, Allah. Apa benda kita buat, Allah. Hidup ini, tak lama lagi kita akan meninggal, Allah. La syarika lahu, tidak ada syirik padanya. Allah Ta'ala ni tidak ada dua, tidak ada tiga, dia satu saja. Wa bizalika, itulah dia. Wa bizalika umirtu, aku disuruh oleh Allah Ta'ala. Iaitu pada apa punya yang Allah Ta'ala suruh, iaitu mentauhidkan Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, sebagainya. Itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Jangan syirik dengan dia. Kemudian wa ana minal muslimin, aku ni orang-orang yang muslim, iaitu orang-orang yang merendah diri, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam, apabila kita faham benda ni, ayat doa iftitah ni, dia satu perkataan ataupun satu ayat menyatakan aku janji. Macam aku janji lah, macam kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya ni, hidup mati kita kerana Allah Ta'ala. Daripada pagi sampai ke petang, kita bertasbih pada Allah, kita mengucapkan Alhamdulillah, dan kita membesarkan Allah Ta'ala. Dari pagi sampai petang, membesarkan Allah Ta'ala, dan kita menghayati kebesaran